Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Okey, kita berjumpa lagi dalam sesi kelas kita yang pertama. Iaitu pada kali ini kita akan mulakan dengan bab 1 daripada tingkatan 1 matematik KSSM. Okey, pada tahun ini insya-Allah kita akan cubalah buat selebih baik menggunakan kaedah PDPR secara online ini, di mana kita terdapat kekangan dari segi pandemik COVID-19. Okey, jadi apa-apa pun kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Okey, di sini saya ada sediakan satu rantaian nombor, iaitu 0 hingga nombor 9. Okey, di sini kita lihat daripada nombor-nombor ini, okey, dia akan membentuk pelbagai jenis nombor lagi. Sama ada nombor-nombor yang berbentuk perpuluhan, berbentuk pecahan, berbentuk negatif dan positif. Okey, ini adalah gambar aja termometer. Termometer digital yang kita selalu gunalah di musim-musim COVID ni. Memang selalu sangat kita jumpa berbagai-bagai jenis bentuk. Okey, dan satu lagi, ini yang biasa kamu lihat di dinding-dinding. Biasanya di klinik-klinik dan juga tempat-tempat tertentu lah yang diletakkan sini, menunjukkan suhu-suhu yang ada di kawasan sekitar tempat tersebut. Okey, seperti mana kamu lihat, dia ada nombor 20, dia ada nombor 0, 10 dan ada nombor negatif. Okey, jadi di sini apa yang kita nak belajar ni? Okey, kita nak belajar ni tentang nombor nisbah. Okey, nombor nisbah daripada bab 1 ni. Daripada nombor nisbah ni kita pecahkan kepada beberapa bahagian lah. Okey, tapi di sini kita akan terangkan yang pertama. Okey, kita akan belajar tentang nombor positif dan nombor negatif. Okey, berdasarkan situasi sebenar dalam kehidupan seharian kamu. Dan yang kedua, kita akan mempelajari tentang mengenal dan memerihal integer ni. Okey, susunan nombor ni, macam mana kita nak kenal dia. Okey, kita akan belajar dua benda ni saja ni. Jadi saya harap bagi penumpuan yang baik untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini. Okey, yang pertama, kita tengok di sini. Okey ya. Untuk yang standard yang pertama, penggunaan harian kita. Yang dikatakan nombor negatif ni kita jumpa dekat mana? Okey, yang pertama sekali kita akan jumpa dalam bentuk suhu yang kita tunjuk tadi. Dalam termometer tadi tu ternampak suhu dia. Ada nombor kosong dan ada atas pada kosong dia akan positif dan bawah pada nombor kosong dia akan jumpa negatif. Itu suhu yang ada dalam termometer. Jadi kita jumpa seharian lah benda ni. Okey, yang kedua kita akan jumpa dari segi kedudukan aras laut. Kamu akan jumpa dalam situasi pembelajaran geografi. Dia akan kira lah macam mana kedudukan daripada bukit atau gunung tu yang tinggi tu, puncak sampai ke dalam dasar laut. Okey, di mana dasar-dasar laut tu dinamakan dalam kawasan negatif dan juga atas puncak bukit tu dikatakan positif. Okey, seterusnya dalam perniagaan kita akan ada untung dan rugi. Untung dan rugi, di mana untung ni lebih menunjukkan kepada nilai yang positif lah, dan juga rugi ni nilai yang negatif. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, dalam graf pun biasa dia akan tunjuk ni tu lah. Kalau positif tu dia akan naik je. Okey, untung. Ni rugi dia turun. Okey, seterusnya yang terakhir kita nak tengok di sini, iaitu penggunaan harian kita, iaitu arah lah. Dan ini pun dalam bentuk geografi. Di mana arah ni kita akan tengok arah mata angin, barat, timur, utara, selatan tu. Okey, di mana belah barat, dia ke arah mana? Kanan ke kiri? Kita tengok dia ke atas ke bawah tu. Kita akan tengok. Bila ke kanan dia positif, bila ke kiri dia negatif, bila ke atas positif, ke bawah negatif. Okey, ni ada dalam bentuk Google Map pun sama juga. Kalau kita tengok Google Map pun sama. Okey, dan sebenarnya penanda arah di jalan raya pun sama. Dia akan tunjuk arah-arah yang akan kita pergi. Jadi dia menunjukkan kita daripada poin yang pertama, kosong tu yang tak bergerak apa, nak gerak ke mana. Kalau ke kanan, positif. Kalau ke kiri, negatif. Ke atas, positif. Ke bawah, negatif. Macam biasa lah. Okey, seterusnya. Okey, kita nak memerihal dan juga mengenal integer ni. Okey, yang pertama, apakah nombor positif dan nombor negatif? Ni definisi ni ada dalam buku teks digital kamu. Boleh tengok. Okey, di mana saya nak highlightkan di sini. Okey, benda ni je lah kita nak highlightkan, iaitu yang pertama, okey, bila ada dalam kehidupan seharian kita, kita sering kali bertemu dengan situasi melibatkan dua perubahan yang bertentangan arah. Ni dua perubahan yang bertentangan arah pergerakan.
sama ada ke kanan atau ke kiri. Okey, dan juga macam saya cakap tadi lah, ada menaik, ada menurun. Okey. Seterusnya, nilai yang lebih atau kurang, sama jugalah konsep macam tadi. Ada daripada sifar tu dia akan jadi bertambah atau berkurang. Macam isi konsep perniagaan tadi lah, ada untung, ada rugi. Okey, seterusnya tengok. Okey, integer lagi nah. Apakah itu integer tu? Okey, kita boleh tengok dalam buku teks juga. Okey, ini pun ada dalam buku teks, kita boleh tengok di mana dia akan menunjukkan di sini kalau nombor tu nombor bulat. Nombor yang tidak ada perpuluhan, pecahan, maka dia dikira sebagai nombor integer lah. Ini adalah integer. Kami ialah integer, dia kata. Okey, kami ialah integer. Kenapa? Walaupun kami nombor negatif. Okey, di sini pun kosong ni pun juga dikira sebagai integer. 4 dan 6 ni nombor bulat positif lah. Ni pun integer. Dan seterusnya, yang ni pun 7 dan 9 ni pun positif. Ni integer. Okey, yang ni pecahan. Bila menyebabkan pecahan dan nombor perpuluhan, mereka ni adalah bukan kategori integer. Jadi bila soalannya apakah integer, iaitu nombor bulat. Nombor bulat yang sama ada negatif atau positif ataupun sifar. Itu dikira sebagai integer. Okey. Jadi kita dah kenal sikit dah. Kita dah boleh memerihal. Kenapa dinamakan integer, kenapa tidak dinamakan integer. Okey. Seterusnya, kita teruskan lagi ya. Pembelajaran kita iaitu kita kena latih diri lah. Setelah kita kenal itu, kita kena latih. Latih dalam bentuk soalan. Dalam ni pun ada dalam buku teks kamu juga, kamu boleh tengok. Kita tengok latih diri 1.1b. Dalam jadual berikut, tandakan tik right bagi nombor yang merupakan integer dan X bagi nombor yang bukan integer. Okey, kita tengok yang pertama ni. 3/4. 3/4 ni kalau tadi cakap tadi Pak, kalau pecahan dia apa dia? Integer ke tidak? Okey, dia adalah integer ke tidak? Okey, tidak. Okey, pangkah dia. Okey. Negatif 24. Integer ke apa? Okey, negatif 24 ni adalah integer. Okey, 35 pula integer. Okey, seterusnya 6.7. Bila ada perpuluhan. Integer ke tidak? Okey, tidaklah. Tidak. Pangkahkan dia. Negatif 29. Okey, integer. Dan seterusnya 900. Nampak banyak ni, tapi dia tak nombor bulat, dikira sebagai integer. Ni melibatkan nombor perpuluhan, automatiklah kita ini bukan integer. Ini 72, confirm lah sebab dia positif. Ni adalah integer dan pecahan, bukan integer. Okey, kosong macam mana tadi dah Pak? Kosong pun merupakan salah satu kategori integer. Okey, selesai untuk kita latih diri 1.1b. Ini kalau dia tanya soalan yang direct macam ni, yang dalam paksa, jawablah, jangan tak jawab. Jangan duk tinggal macam tu je. Tinggal tu rugi. Benda soalan yang senang macam ni, soalan yang memang direct to the point, jangan tinggal. Okey, seterusnya kita tengok soalan yang nombor 2. Okey, soalan nombor 2 ni pun sama juga dia tanya. Salin rajah di sebelah, pilih integer daripada nombor-nombor di bawah dan tulis dalam rajah itu. Nombor ni. Dia suruh tulis yang di luar ni bukan integer, dalam ni integer. Tapi tak apalah, saya bukan bulat. Saya akan tolong bulat sini, iaitu nombor yang integer. Okey, nombor yang integer di sini kita tengok yang pertama lah. Okey, macam biasalah. Okey, bila sebut perpuluhan ni bukan. Bila bukan kita tak bulat lah. Kita ambil yang nombor integer. Pecahan ni pun bukan, ni pun bukan. Nombor ni. Okey, 0. Okey, 59. Okey, 458. Negatif 6. Okey, negatif 2.8. Ini bukan. Okey, negatif 12. 48. Ini bukan. Ini pun bukan. Okey, jadi kita dah dapat jawapannya. Integer ada sebanyak apa? 2, 4. Ada 5 jawapan di sini. Okey, jadi selesailah kita jawab tadi. Okey, seterusnya di sinilah. Okey, di akhir-akhir untuk kita punya sesi pembelajaran ni, kita dah banyak benda tadi kan. Okey, kita dah belajar tentang yang pertama. Kita tengok rumus yang pertama. Okey, integer. Okey, integer ni kalau kamu tengok ni, okey, dia bermula di tengah-tengah ni adalah sifar dan sebelah kanan tu adalah positif
dan sebelah kiri dia adalah integer negatif, di mana okey, kosong bukanlah nombor positif dan juga bukan nombor negatif. Okey, dan seterusnya nota yang bagi sebelah ni iaitu negatif 7, okey, sebagai nombor negatif. 7 pula manakala nombor negatif 7. Okey, manakala positif 12 dibaca sebagai positif 12 ataupun 12 sahaja. Okey, boleh faham macam mana? Okey, seterusnya yang kedua rumusan kita boleh buat di sini. Okey. Okey, untuk rumusan kita yang kedua. Okey, kita tengok sini iaitu rumusan kita yang kedua. Kita akan tengok mewakilkan integer pada garis nombor. Ni garis nombor ni kita akan jumpa macam-macam jenis lagi. Iaitu sama ada dalam bentuk mata angin, dalam bentuk graf, koordinat. Okey, koordinat kamu akan belajar nanti dalam topik tingkatan 2. Koordinat dan juga seterusnya lah dalam kehidupan seharian kamu. Arah kanan, kiri, atas, bawah tu, okey, dia akan mewakili macam ni lah kamu tengok. Okey, di persilangan tengah-tengah ni iaitu nilai dia kosong. Dan bila dia bergerak ke atas, maka nilai dia akan tambah menjadi semakin besar lah. 1, 2, 3, 4, 5, 5 tu semakin besar. Dan kalau ke bawah, maka dia akan semakin mengecil nilai dia. Walaupun nampak macam nombor 5 tu besar, tapi sebenarnya dia semakin kecil. Okey, dan kiri dan ke kanan pun sama juga lah. Okey, dia akan pi kepada kanan, dia akan makin besar nilai dia, dan semakin kiri semakin kecil nilai dia. Sama macam yang di atas dan di bawah tadi juga. Okey, jadi itu saja untuk kelas kita pada hari ini, dan saya harap kamu menjawab semula kuis. Menjawab kuis yang akan saya bagi linknya dalam grup kelas masing-masing nanti. Tolong jawab, dan kalau boleh tolong jawablah sehabis baik sehingga betul semua. Tapi kalau jawab sekali betul semua tu, alhamdulillah. Boleh try 3-4 kali pun tak apa, boleh try. InsyaAllah kita akan cuba buat yang terbaik dalam sesi yang akan datang. Dan kita berjumpa lagi lah. Jadi sebelum kita nak bersurai ni, okey, saya harap kamu sambil-sambil duduk saja di rumah tu, okey, tengok-tengoklah topik-topik akan datang tu. Okey, jadi memudahkan urusan kita lah dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Dan kalau boleh tolonglah buat sedikit nota berkaitan dengan topik yang pertama kita hari ini, berkaitan dengan nombor nisbah iaitu integer. Buat dalam buku yang petak-petak yang kau beli tu. Okey, buat siap-siap. Jadi kita masuk topik yang seterusnya tu, sambung je nota tu, dan juga kita akan buat sedikit latihan tambahan lagi. Okey, jadi setakat itu saja saya akhiri dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.